Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam Ihya Ramadan Talk Series yang bertajuk Bicara Hadis, Sirah Siri 3, Hadis Popular tentang Lailatul Qadar. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Kepada anda yang belum mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping ACT, Instagram dan Twitter @ansara_taiping serta channel YouTube Ansara Taiping. Untuk info-info perkembangan terkini Ansara Taiping dan sekiranya anda belum daftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda bolehlah berbuat demikian di laman web www.myansara.org. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan majlis pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Pertama sekali, saya ingin ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan strategik Ansara Taiping, Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, ALKS System, TNF Energy dan Setru Studio. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu undangan kita, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hazim bin Abdul Rahman, Batch SPM 2022 dan kini memegang jawatan sebagai Pembimbing Rakan Sebaya MRSM Taiping. Rakan-rakan penonton semua, pada hari ini kita sangat beruntung kerana bersama-sama dengan kita ialah tetamu khas kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazril Asrar bin Muhammad Razi, Ansara Taiping SPM 1999, pengajar, Setiausaha Lajnah Pelajaran, Madrasah Diniyah Bakriyah, Pondok Pasir Tumbuk. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada petang ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazril Asrar bin Muhammad Razi untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Hadis Popular tentang Lailatul Qadar. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ni, dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita dapat lagi dipertemukan untuk berada dalam majlis yang amat dikasihi oleh Allah Taala, oleh Rasulullah SAW, oleh para malaikat. Kita berada dalam majlis ilmu. Dan kita bincangkan tentang insya-Allah pada ini tentang hadis ucapan pada Nabi, baginda Nabi SAW yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Mana kita pun sudah hampir masuk ke 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini, maka sesuailah untuk kita petang ini kita bincangkan sedikit tentang hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, hadis yang popular dan masyhur dalam masyarakat kita. Jadi antara mana hadis yang biasanya kita dengar atau kita baca ialah disebutkan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadis ini hadis sahih. Mana menyebutkan man qama lailatul qadri. Barang siapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar, iman dan wahtisaban, dengan beriman dan
menghisap, membilang pahala. Maksud imanan ialah dengan beriman tasdiqan, ialah membenarkan dengan bahawa Lailatul Qadar itu bi annaha haqqun wa ta'atun. Mana dia berdiri beribadat pada malam hari Lailatul Qadar, mana dia dalam keadaan dia tasdiqan bi annaha haqqun wa ta'atun. Dia membenarkan dengan bahawasanya Lailatul Qadar itu adalah hak, yang sebenar, dan juga itulah satu ketaatan, wahtisaban, dan juga mengira pahala, atau maksud wahtisaban ay talaban ridha Allah, talaban ridha Allah. Dia menuntut keridaan Allah SWT, dan wasawabihi, dan juga menuntut pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukanlah dia berdiri bangun tu untuk riak, nunjuk dan sebagainya, tapi ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira lahu, saya diampunkan baginya, orang yang tadi bangun ibadat pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, ma taqaddama min dzambihi, akan barang dosa yang terdahulu daripada yang terdahulu. Dia ampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Dan satu riwayat lagi wa ma ta'akhkhara, dan ada satu riwayat dan dosa yang terkemudian pun diampunkan. Dosa yang kita pernah buat sebelum ini, dan dosa yang kita ada baru yang mana kita ada lakukan, yang mungkin kita akan buat selepas ini, pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kata besarnya kelebihan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ni yang kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam Lailatul Qadar ni banyaklah seperti mana kita dah sedia tahu kan, banyak ada hadis mana menunjukkan malam ni adalah terutama pada malam yang ganjil, pada 10 malam terakhir yang ganjil pada bulan Ramadan. Itulah yang pendapat yang masyhur lah pada banyak ulama. Sebab ada yang kata malam ni, malam Lailatul Qadar tu sepanjang, mana hari itu bukan hari tertentu pada 10 malam terakhir. Dia kata sepanjang tahun. Ada kata sepanjang, mana dalam tempoh dalam bulan Ramadan. Tapi pendapat yang kuatnya ialah dalam tempoh 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan tu. Dan itu banyaklah hadis yang kita biasa dengar kan. Dan di sana ulama saya telah membuat satu kaedah, macam mana kita nak tahu mana bulan Ramadan ni, bulan bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar. Ini disebutkan dalam kitab banyak ya, kitab fiqh mazhab kita, mazhab Syafi'i. Katanya disebutkan kitab yang Talibin, mana mereka menyebutkan ini berdasarkan mujarabat ataupun apa yang mereka telah cuba sebelum ni. Ulama mereka telah cuba dan memang berlaku setiap tahun begitu keadaan dia. Ini pun mana sebahagian daripada pendapat lah ulama, mana kita boleh kalau kita nak pegang pun tak ada masalah kan, sebagai panduan ataupun sebagai mungkin sebagai persediaan untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar ni, malam-malam 10 malam terakhir tu. Di mana ada pendapat mengatakan seperti mana disebutkan juga dengan nakal kepada kitab Al-Qurtubi. Syekh Al-Qurtubi mengatakan kalaulah malam permulaan hari Ramadan itu, 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad. Kalau jatuh pada hari Ahad, maka insya-Allah Lailatul Qadar itu berlaku pada malam yang ke-29. Pada malam yang ke-29 Ramadan. Itu antara satu pendapat ulama. Dan ada juga pendapat lain mengatakan kalaulah berlakunya 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad. Juga seperti yang tahun inilah kita hari Ahad kan. Ada juga pendapat mengatakan berlakunya Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27 pada 27 Ramadan.
Mana itu antara malam yang patut kita utamakan lah. Walaupun kita sepatutnya kita hidupkanlah sepanjang malam tu. Sepanjang malam 10 malam terakhir tu kita hiduplah dengan hidupkan dengan amalan ibadat, taatan, doa, zikir dan sebagainya. Tapi pada malam yang ganjil tu kita lebihkan. Contohnya pada malam kau tahun ni kita tumpukan juga malam ke-29 dan malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Jadi apakah antara pengisian yang boleh kita lakukan dalam pada malam-malam tersebut? Sebenarnya dapat juga hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi pada Rasulullah SAW, dan hadis ni hadis yang hasan ataupun bukanlah hadis yang dhaif lah, bukan hadis yang maudhu', mana kita boleh amalkan hadis ni. Di mana disebutkan bahawa siapa yang menghidupkan, siapa yang bersembahyang isyak pada secara berjemaah, pada siapa yang sembahyang isyak secara berjemaah, maka dia telah mendapat bahagian dia pada malam Lailatul Qadar tersebut. Itu ada satu pendapat, ada satu hadis, ada kata sembahyang isyak secara berjemaah. Ada juga riwayat dia sembahyang maghrib secara berjemaah. Mana itu antaranya mana kita pastikan kita dapatlah melakukan dan ibadat solat jemaah tu yang kita tekankan. Jangan kita tumpukan tarawih saja tapi kita tinggalkan sembahyang isyak secara jemaah. Sedangkan sembahyang isyak berjemaah itulah yang besar juga pahala dia kan. Mana kita tumpukan. Sebab ada juga hadis yang kata man solat maghribah, ni hadis riwayat Al-Baihaqi. Man solat maghribah wa isya fi jama'atin hatta yang qadiya syahru Ramadhan faqad akhadha min lailatul qadri bihazin wafirin. Mana disebutkan dalam hadis Al-Baihaqi, bahawa siapa man solat maghrib, bahawa siapa yang solat maghrib wa isya dan solat isyak fi jama'atin dalam berjemaah hatta yang qadiya syahrul Ramadhan, sehingga selesailah bulan Ramadan. Yang sepanjang bulan Ramadan tu dia tak tinggalkan. Dia tak tinggalkan solat maghrib dan solat isyak secara berjemaah. Sebab ada pendapat kan, ada pendapat yang kata yang bulan Ramadan Lailatul Qadar boleh jatuh pada malam-malam yang lain, pada 10 malam terakhir. Jadi kalau ada pendapat itu, maka kalau orang ni daripada awal lagi dia dah sembahyang maghrib dan isyak secara berjemaah, faqad akhadha min lailatul qadri bihadin wafirin, maka sungguh dia telah mendapat mengambil daripada Lailatul Qadar tu dengan bahagian yang sempurna, yang banyak yang sempurna. Itu antaranya amalan kita mesti jaga ialah menjaga solat berjemaah pada malam tu, isyak dan maghrib dan isyak. Dan juga kita ada azam untuk melakukan solat berjemaah subuh, solat subuh secara berjemaah. Dan juga diriwayatkan dalam hadis lain, man syahida isya'a al-akhirata. Ini pun hadis yang hadis kan kata dhaif, ada kata hasan, maknanya kita boleh amalkan hadis ni. Man syahida isya'a al-akhirata, barang siapa yang menyaksikan akan isyak yang akhir. Isyak maksudnya isyak, sebab isyak ni dipanggil maghrib tu sebagai isyak yang awal. Isyak akhir maksud isyak yang betul tu, sembahyang isyak. Siapa yang menyaksikan sembahyang isyak akhir fi jama'atin, pada berjemaah bin Ramadhan, pada bulan Ramadan, faqad adraka lailatul qadri, maka sungguh dia telah mendapat akan malam Lailatul Qadar. Itu lagi kan hadis tentang penting kita menjaga jemaah isyak. Dan kalau kita ikut fiqh pun kan, setengah kita kalau lambat, kita lambat datang masjid ke, dia buat sembahyang isyak, setengah kita ni kita buat jemaah, kita memanglah kita ikut jemaah tarawih tu kan, imam buat 2 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat, buat 4 rakaat kita niat isyak. Itu boleh, memanglah harus boleh kita mengikut sembahyang fardu. Orang sembahyang fardu ikut yang sembahyang sunat,
Tetapi ulama ada dua pendapat kan. Ada kata satu memang perkara itu sebenarnya hukumnya makruh. Makruh kita semayang padu mengikut semayang sunat ataupun sebaliknya. Bila semayang tu tak sama, makruh kita ikut. Dan ada kata tak dapat pahala jemaah. Makruh serta luput fadilah jemaah. Tak dapat pahala jemaah. Dan ada juga pendapat yang kata makruh tapi dapat juga pahala jemaah. Maknanya sebaiknya kita jaga kan. Maknanya kita dapatkan solat fardu isyak tu betul-betul bersama dengan imam yang semayang isyak. Kalau tak dapat pun, kalau boleh, kalau kita katakan kita berkumpulan, ada datang dua-dua ke, kita buat isyak dulu, jemaah isyak. Lepas tu baru kita sambung tarawih yang imam dah mulakan tu. Penting kita semayang isyak tu secara jemaah dan betul-betul isyak. Mana bukan yang ikut imam yang semayang tarawih sebaiknya. Begitu. Dan bila kita semayang tarawih itu, itulah dikatakan mendirikan, itu antara pendapat ulama. Antaranya ialah yang katakan mendirikan malam itu ialah dengan solat masa man qama Ramadan, siapa yang mendirikan pada bulan Ramadan ataupun Lailatul Qadri itu maksudnya semayang tarawih. Maksud semayang tarawih itulah dikatakan menghidupkan dan mendirikan malam Ramadan dan Lailatul Qadar dengan ibadat. Ini kita kena jagalah, penting untuk kita jagakan tentang malam Lailatul Qadar, menjaga tentang solat tarawih tu. Ada soalan tu nanti Kemudian juga sedikit tentang apakah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan doa kan yang sepatutnya kita baca. Ini hadis mana riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Ibnu Majah dan Hakim, ni hadis yang sahih lah. Ataupun hasan. Mana ditanya kan, mana disebutkan bahawasanya riwayat pada Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadri fama ad'u qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, kalaulah aku bermuafakat akan malam tu Qadar, bertepatan dengan malam tu Qadar, maka apakah yang hendak aku doakan? Maka Nabi SAW bersabda, quli, katalah alimu, Allahumma innaka afun, ya Allah, sungguh engkau lah yang maaf, tuhibbul afwa, dan kau kasihkan kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah ilmu daripada aku, maafkanlah dosa-dosa aku. Maknanya itulah menunjukkan bahawasanya Malam Qadar kita seperti kita sedia maklum kan, dalam malam yang mana diperkenalkan doa. Dan mana malam itulah patutnya kita memperbanyakkan doa. Sebab tu Siti Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang lafaz doa yang sepatutnya diucapkan. Dan itulah yang diajarkan Nabi oleh Nabi SAW, lafaz tadi kepada isterinya yang dikasihi. Dan itulah mana yang baru kita contohi, kita banyakkan pada malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam pada bulan Ramadan ni. Sebab itu yang lafaz yang afdal yang diajarkan sebab saya pada hanya dikasihinya. Itulah yang terbaik. Dia menunjukkan juga kita mohon ampun kepada Allah, itulah satu perkara yang besar kan. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Taala, sebab dosa yang tu yang penting yang kita kena minta. Sebab dosa ni dah yang bukan hijab penghalang kita antara seorang hamba dengan Allah SWT. Sebabkan kita jauh pada Allah SWT. Dan ada setengah ulama mana yang menegur
Mana banyak kan pada setengah orang awam mereka bercita-cita kalau mereka jumpa malam atau qadar tu, mereka akan meminta pada malam tersebut segala-galanya bukan dengan dunia mereka. Banyak yang gitu. Ada terkadanglah berlaku dalam masyarakat gitu. Mana mereka mungkin kurang ataupun tidak menumpukan doa yang diajari Nabi SAW. Mana yang Nabi ajar supaya kita minta doa untuk akhirat, minta maaf supaya kita ni selamat di akhirat nanti, bukan untuk minta dunia kita semata-mata. Sedangkan dalam Al-Quran dalam firman man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fil harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang nak bahagian di akhirat, kami akan bagi, kita tambahkan lagi bahagiannya. Dan siapa yang hendakkan bahagian dunia semata-mata, kami akan bagi dan dia tak ada bahagian di akhirat nanti. Jadi maknanya janganlah kita mengutamakan doa-doa yang berkenaan dengan dunia kita sahaja semata-mata. Contoh kita minta Allah jadikan banyak kita kekayaan, anak-anak pinak yang ramai, contohnya yang berkaitan dengan dunia semata-mata, tentang perniagaan kita memang tak salah dan tidak salah. Cuma yang penting kita utamakan yang diajarkan Nabi SAW, itu minta tentang akhirat, minta keampunan. Utamakan dulu itu, barulah yang lain-lain. Itu antara isian pada malam itu qadar. Dan setengah ulama mengatakan mana yang dikatakan mendirikan malam itu adalah mana kita bangun pada sekalian malam atau banyak pada malam tersebut. Maknanya itulah dikatakan qamah Lailatul Qadri. Maknanya berdiri itu bukan sekadar kita sembahyang isyak berjemaah, tarawih jemaah, tapi sebaiknya kita bangun dijaga untuk qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, sehingga sekurang-kurangnya sebahagian banyak pada malam tu diisi dengan ibadat. Itu ada setengah kata itulah baru dikatakan mengisi malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin masa pun tak sempat ya. Cuma sedikit lagi tentang adanya hadis juga tentang tanda-tanda, mana tanda bila berlaku malam tersebut, berlaku malam tu qadar. Apakah tanda-tandanya? Dia memang ada dalam sebuah hadis yang statusnya hasan, bolehlah untuk diamalkan. Mana anna qala Rasulullah SAW anna amaratal lailatul qadri annaha safiyatun buljatun ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatan la barda fiha wala hara wala yahillu li kaukabin an yurma bihi fiha hatta yusbiha. Antaranya wa inna amaratahuma asy-syamsu an takhruja sabihataha musyriqatan laysa laha syu'aun misla qamari lailatul badri wala yahillu li syaitani an yatawallu'a ma'aha yaum idzin. Kama qala. Maksud dah hadis menyebutkan tanda Lailatul Qadar berlaku pada malam tersebut kan, antaranya ialah malam itu malam tu adalah malam yang tidak sejuk dan tidak juga panas, dan juga tidak berlakunya bintang, tidak jatuh tahi bintang, kata meteor pada malam tersebut sehinggalah pagi. Dan alamat tanda pada siangnya pun ialah pada siang tersebut matahari tu dia cahayanya pudar kan, dia tidak cerah, tidak terang cahayanya. Itu tandanya. Mana disebabkan apa? Sebab kerana malaikat yang berterbangan, mana sayap-sayap malaikat tersebut ataupun jisim malaikat tersebut telah menghalang pada cahaya matahari, yang menyebabkan cahaya matahari tidak cerah pada pagi, pada permulaan pagi tersebut.
sehinggalah matahari sampai ke qadar segalah, maknanya sampai ke waktu duha tu, lebih kurang 1/4 siang. Macam sepanjang tu matahari dia tidak cerah cahayanya. Itu ada hadis yang baik dan yang hasan. Jadi apakah faedah kita tahu? Faedah kita tahu matahari, kita tahu malam tadi adalah Lailatul Qadar, ialah antaranya ialah supaya pada siang hari tersebut juga kita berusaha untuk beribadat. Sebab kita disunatkan untuk beribadat pada malam Lailatul Qadar juga dan juga pada siangnya. Jadi kalau kita dah katakan kita dah rupanya malam tadi Lailatul Qadar kan, tiba kita tidur malam tadi tak buat ibadat sangat. Adakah kita menyesal? Menyesal tu tak buat apa. Bukan gitu, tapi kita penuhkan juga siang tu dengan amal ibadat. Banyakkan juga sebab disunatkan untuk kita mengisi siang hari atau qadar itu dengan amalan ibadat, untuk kita bersungguh berbuat amal ibadat pada siangnya juga. Dan juga supaya kita, kalau kita tahu, contohnya kita tahu malam tadi ialah malam ke-27. Supaya kita tahu malam tadi malam ke-27 contohnya, siang tu kita tahu, yang kita tahu tanda-tanda je, tanda-tanda macam Lailatul Qadar. Jadi apa faedahnya? Supaya pada tahun hadapan kita dapat bersedia juga pada malam ke-27 tersebut contohnya. Itu sebab ada pendapat ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ni dia tidak berubah. Katakan malam 27 contohnya, sepanjang tahun malam yang sama, malam ke-27. Sebab ada juga pendapat ulama yang kata begitu. Jadi faedahnya kita tahu malam tadi Lailatul Qadar, supaya tahun depan kita jaga malam tersebut, jangan kita lalai lagi. Dia mengajarkan amal ibadat. Okay, sekat situ dulu pengisian yang dapat disampaikan pada petang ini. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, baiklah, izinkan saya untuk teruskan dengan sesi Q&A. Disebabkan masa mencemburui kita, saya akan memilih satu saja soalan untuk petang ini. Okay, daripada Zafran 508. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz kongsikan hadis palsu tentang Lailatul Qadar yang famous dalam kalangan masyarakat? Itu soalannya. Okey. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tentang hadis-hadis palsu tentang Lailatul Qadar. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang saya jumpalah kan, setakat ni tak sampailah sampai tahap palsu. Kerana banyaknya, walaupun banyak yang sahih, macam tadi hadis saya baca tadi, mainkannya ada sahih ataupun hadis hasan, mana boleh kita amalkan. Dan walaupun ada setengah hadis tu pun ialah hadis tu hadis yang dhaif. Banyak mungkin ada yang hadis dhaif. Jadi hadis dhaif pun maksudnya kita boleh amalkan lagi. Jadi tentang hadis yang palsu tu, tentang khusus tentang Lailatul Qadar, itu saya tak jumpa lagi. Wallahu alam. Cuma kalau kata malam hadis tentang kelebihan sembahyang tarawih, solat tarawih kan, kita dah lepas dulu, itu adalah hadis setengah ulama kata palsu, ada kata tak jumpa dia punya riwayat. Tapi ada yang berkaitan Lailatul Qadar ni, wallahu alam saya tak jumpa. Yang sekadar ni tak jumpa lagi lah, tak jumpa yang kata palsu tu. Yang lemah ada, yang lemah yang mana kita boleh amalkan. Itu banyaklah, tapi tak ada masalah kita nak amalkan. Itu dulu. Okay, baiklah, terima kasih Ustaz. Pada soalan selanjutnya, insyaAllah kita akan jawab pada sesi seterusnya. Saya tambahkan sesi Q&A di sini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazrul Asrar bin Muhammad Razzi kerana sudi untuk memberi perkongsian yang bermanfaat serta meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Kesimpulannya, kita haruslah memperbanyakkan ibadah pada bulan Ramadan, terutamanya ketika 10 malam terakhir agar kita mendapat manfaat dan kelebihan Lailatul Qadar.
Tidak dilupakan juga sekali lagi, terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategik Ansara Taiping iaitu Unit Jana Takwa MRSM Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Badan Dakwah dan Rohani, Pembimbing Rakan Sebaya, LKS System, TNF Energy, dan Setru Studio. Baiklah para penonton, sekiranya anda ingin menonton kembali rakaman sesi ini, anda boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan YouTube Ansara Taiping. Baiklah, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Sekian, terima kasih.